Good morning, Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back to Yusuf Seimbang Kari. Right, teruskan dengan kita punya series of player review. And sebenarnya macam ramai orang tanya aku soal asal aku tak cover pasal Tchouaméni masa mula-mula Real Madrid sign. And actually kalau korang perasan kebelakangan ni, bila once ada player sign, aku terus bagi tahu korang update news dan apa pendapat aku bagai. Tapi cuma kenapa aku tak buat kat Tchouaméni, sebab at that time aku tengah still buat season review untuk certain amount clubs lah. And ada juga, tu pun ada juga certain clubs yang orang minta review tapi aku tak sempat lagi. And jangan risau, insyaAllah aku akan cari masa untuk buat. And tapi hari ni tengah sembang satu player yang antara player yang paling hangat transfer window ni lah. Selain daripada si Nunes tu semua bagai, kan kita ada player yang harga pun lebih kurang. Persoalan yang paling besar, dah ada Hala Madrid sekarang ni. Kalau kau dah ada Hala Madrid, kau komen hadir kat bawah, right? Tahu tunggu aku datang rumah kau suruh kau komen. Tak boy juga aku sebenarnya. Kenapa Real Madrid sampai sanggup sign 80 juta untuk Aurelien Tchouaméni? Adakah dia kena scam ataupun dia orang yang scam Real Madrid? Aku tak tahu, kau tak tahu. Jom kita dengar sembang ini. Alright. Okay, Mamat ni actually baru je complete second season, full season kat Monaco. And before that dia ada 2 season full kat Bordeaux. Tapi first season tu ataupun breakthrough season ni aku tak nak categorizekan sebagai full season ataupun breakthrough season sangat lah. Sebab actually dia patah kaki untuk the first season tu, and lebih kurang 4 bulan lebih ke dia tak main. Patah kaki ni antara injury yang macam susah sikit nak comeback. Tak mustahil, tapi macam susah untuk cari si confidence player. Kalau kau main bola pernah patah kaki, kau faham maksud aku kan? Aku tak pernah patah kaki. So kalau kau betul-betul dapat comeback and jadi one of the best players in your position ataupun in the world, memang nampakkan mentality kalau. And itu adalah salah satu attributes yang memang paling meroket lah untuk Aurelien Tchouaméni, right? So keep in mind, masa dia patah kaki tu umur dia berapa? 18-19 tau. Kau baru nak start career kau, betul dia dah set kau tak punya mindset. And nak cerita mindset si Mamat ni, right? Tak payah cerita pasal cara dia main lah, right? Sebab kalau kau ada talent sebesar gunung Everest pun, right? Tapi kau punya mentality beta, mentality give up lah apa, memang tak ada ke mananya, right? Tak payah nak ni. Kau tengok Brandon Gunn, cancer bagai boleh comeback, right? Kau ingat orang biasa Pak Samad yang duduk makan roti canai main sampai main dam, dia boleh ke comeback? So memang mentality sangat penting. Kau tahu apa dia selalu buat, dia selalu cakap kalau dia macam ada dengar apa-apa quotes ataupun inspiration yang nampak dari mana-mana orang penting dunia ni ataupun macam football athlete yang dah berjaya, dia selalu catat dan dia selalu baca hari-hari yang benda tu, so that dia boleh bagi dia tu adalah makanan minda dia lah, right? Online makanan minda dia main PUBG dia. Patutlah Real Madrid sign, right? So Mamat ni 22 tahun masa Real Madrid sign. Dia dah ada France international punya appearance. Agak mengejut juga untuk players macam dia, sebab dia pun main Monaco, bukan team yang paling best lah dalam world, pun boleh masuk first 11. Keep in mind, siapa dalam first 11 France wow, ada Pogba, Kante, bagai semua tu, dia boleh masuk masa dia orang menang Nations League hari tu. Kalau tengok dia punya stats baru ni, taklah meroket sangat kan. 3 gol 2 assist je, tak silap aku. Tapi apa yang dia bring to the game bukan goal assist. Mungkin boleh goal, mungkin boleh assist. Kalau kau tengok certain shots ataupun score and goal yang dia score daripada jauh, semua memang meroket lah. Memang padu dia yang mau bincang lah, right? Tapi tu bukan dia punya main attributes lah. Attributes dia, sebab kalau orang tanya dia, so dia position apa, aku pun susah sikit nak jawab, right? Sebab Mamat ni macam hybrid. Dia bukanlah hybrid macam yang betul-betul nampak hybrid, macam contoh kalau boleh passing lawa gila and dia boleh control defensively. Tak, dia hybrid of number 6 ataupun orang panggil ball winning midfielder. Dia bukan defensive midfielder tau. Dia tak sama. Dia ball winning midfielder, and dia hybrid juga dengan box to box midfielder macam Camavinga. Disebabkan Camavinga ni purely box to box midfielder, sebab tu diorang ambil juga Tchouaméni ni. Sebab diorang tahu dengan adanya Camavinga tu, dia dah boleh fokus kat role dia sebagai box to box, and at the same time si Aurelien Tchouaméni ni, alright, tak perlu fokus sebagai dia boleh main sebagai box to box tapi tak perlu fokus sebab dia tak ada passing ability and vision macam Camavinga. Dia ada vision tapi tak seroket Camavinga lah, right? So dia macam combination of number 6 defensively and juga nombor 8, tapi dia macam hybrid, so macam tengah-tengah lah, right? Dia macam kalau kau terpaksa play satu je, aku akan sebut ball winning midfielder. But one of dia punya best ataupun traits yang aku rasa macam orang semua paling nakkan dia ni, sebab kalau kau tengok highlights dia, setiap kali dia miss ataupun setiap kali dia try intercept the ball, dia bukan yakar, right? Sebab setiap ke bola pusing belakang pass kat defender, tak ada. Dia punya progressive passes tu, ataupun let's say dia tackle bola, dia bangun, dia tak tengok belakang, mat. Dia tengok depan, siapa dekat depan, dan dia terus passing. And dia punya passing tu memang passing yang macam create chances lah, bukannya passing setakat macam nak selamatkan bola macam Elneny, right? So bagi aku rasa Camavinga dengan si Mamat ni akan complement each other lah. So kalau tengok stats pun, dia punya tackling success rate 75%, right, untuk tim kat Monaco. Maknanya tim yang tak adalah the best team in France, tapi tim yang boleh control the game juga. So kalau kau ada success rate, selalunya players yang high success rate untuk tackling ni selalunya main kat tim-tim rendah bawah
copet sikit, alright. Sebab dia orang selalu kena attack, so dia ada banyak chance untuk dia tackle kan. Tapi Mamat ni dia main team untuk Monaco pun dia ada high success rate lah, lagi tinggi daripada si midfielder si Gue ke apa dia dekat PSG tu. Dia punya ball recovery sebab ball midfielder dengan aerial duel pun jangan sembang, alright. Sebab Mamat ni 6 kaki 2 inci, alright. Dia bukan laju gila tapi dia boleh kategorikan laju lah untuk 6 foot player. Tak ada lembab sangat sebab kebanyakannya ball defensive midfielder ni lembab sikit lah. Tapi kalau positioning tu yang paling penting. So kalau dia tak ada laju sangat pun, tapi dia tak slow, tapi tak apa lah. Tapi kalau dah tak, kau laju sikit and positioning kau meroket, orang kalian untuk kau ada tempat yang betul memang agak tinggi lah. So bila paling penting bila kau punya positioning alright ni, kau tak perlu sangat nak kejar bola sebab kau tahu kat mana bola tu nak pergi kan. And kalau kau tanya aku, Sob, kenapa Real Madrid nak dia ni? And banyak lagi defensive midfielder kau boleh tengok dekat Konrad Laimer, kau boleh pergi Red Bull pun alright gak, tapi tu sikit ada 45 tak silap aku. Ramai lagi players lah senang cerita. Tapi kenapa dia ni? Sebab height dia ni yang Real Madrid nak. Sebab dia 6'2", and kalau kau perasan Real Madrid punya game, dia selalu control the game. Control ialah one of the best teams in the league kan. Bila kita control the game ni, kau tanya MC lah, Pep boleh relate aku rasa, right? Dia control the game, so dia lawan team aku duduk low block, right? Park the bus lawan diorang ni. So bila kena park the bus, apa yang paling penting sekali, right? Create chances. And Mamat ni boleh buat progressive chances. Let's say kena counter, dia tackle bagai, dia boleh terus nampak depan dia, vision ni boleh katakan alright ke, and dia tak ada nak pass belakang. Satu lagi, bila main dengan low block ni, kau perasan diorang tak akan attack like build up play from the back tau. Selalunya team ni akan main long balls, and either daripada left wing back atau left right back ataupun center back pun boleh juga ada main long ball. So dia dapat striker, bola rebound, susah sikit defender nak handle bagai. Tapi sebab apa diorang send Mamat ni tinggi lah, nak 6'2", and kalau tu handling dia punya styles pun alright gak. Kalau dia boleh intercept by guna header je, dapat semua bola-bola throw ball daripada tinggi bagai ataupun long ball ni semua, tak ada masalah. Sebab Casemiro ni taklah setinggi Mamat ni, alright. And kalau kau perasan, satu lagi reason bagi aku rasa adalah pengganti Casemiro. Dia tak sama tau masa Casemiro, bukannya dia lagi bagus ke apa. Maksud aku dia just play yang lain sikit lah berbanding Casemiro. Casemiro ni lebih kepada true defensive midfielder lah. Tapi masalahnya Casemiro, kalau kau perasan tengok stats dia last 3 season consecutively minutes yang dia main berkurang tau. Daripada season 3 season lepas sampai 2 season lepas sampai season lepas, Real Madrid dah punya mindset dah fikir nak cari pengganti. Diorang nak engine yang betul, engine yang baru untuk diorang punya midfield, sebab diorang nak kekalkan UCL ni, aku rasa, and La Liga juga, sebab diorang tahu Xavi mesti akan strengthenkan Barcelona ni, alright. And Atletico pun sentiasa ada, so dia kena cari player yang sentiasa bersedia. So apa-apa boleh jadi, tak jadi macam dulu lah, dah lambat baru buat kesilapan. And aku suka actually kat mana Real Madrid heading tu, semua players muda yang diorang sign. Cuma aku kalau boleh nak tengok lagi banyak akademi lah daripada Casillas kan. Real Madrid punya akademi punya players yang masuk, sebab banyak je players yang betul-betul meroket kalau diberi chance. Siapa je tak nak sign player muda yang meroket bila ada duit kan. So kesimpulannya, right, Mamat ni aku rasa dia akan tak terus jadi first 11, tapi dia terus boleh next season memang dia akan jadi first 11, alright. Sebab kalau kau sign 80 juta tak main first 11, baik kau pergi sedekah je duit tu, alright. Simple kan Tchouaméni, kalau kau dah ada Hala Madrid, apa yang kau boleh expect next season? Ini gabungan antara Pogba dengan Kante, dua-dua ni France kan, alright. And kenapa aku cakap macam tu? Kalau kau tengok dia punya, bila dia hold the ball ataupun dia tengah dribble with the ball, cara dia punya guna kaki dia lebih kurang macam Pogba, tapi tak sehebat Pogba. Kau faham Sebab tu aku cakap dia gabungan Kante. Aku tak cakap baik, aku cakap dia Pogba terus kan, tak. Sebab dia tak ada passing ability macam Pogba. Vision ni pun bagi aku tak sama macam Pogba. Cuma dia punya cara dia dribble, sekali tengok macam nampak dia sama macam Pogba, sebab dia pun besar bagai, pendek sikit je dia Pogba. Dia punya cara ball winning midfielder, engine dia punya natural fitness, stamina, ada strength, anticipation, aero semua macam Kante. Cuma Kante ni kecil sikit. Tu apa yang kau boleh expect dari dia. So kalau kau fans Real Madrid, kau happy ke tak? And kalau kau fans Liverpool tak dapat Tchouaméni, yang risau. Apa kau bicara? Ramai lagi aku rasa player-player yang berharapan lah untuk macam Tchouaméni, tapi maybe tak ada high potential macam dia lah, tapi still boleh main buat masa sekarang ni lah. Kalau kau nak backup untuk defensive midfielder, macam aku cakap dia, aku rasa korang kena try tengok Comrade dekat Red Bull. So dia one of the defensive midfielder. Satu lagi ni yang dekat Mönchengladbach tu, aku tak ingat nama dia siapa. Dia African juga players, tak ingat negara African ke, tapi kulit gelap lah. Kau boleh check dia juga. Aku tengok, nanti aku try tengok review sekolah aku, macam semangat wajah nak review player defensive midfield. Kalau kau nak, komen kat bawah.